kemenangan pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita akan ada dua sesi sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Pengerusi Majlis tadi, iaitu kita akan baca kitab dulu sekejap, kuliah, kemudian menjawab soalan. Jadi soalan, siapa yang belum tulis soalan, sila tulis sekarang lah. Tulis atau je, tak kena bayar. Dan siapa yang tak dang pergi sekolah itu, tak pandai nulis, dia boleh tanya lisan. Tanyalah soalan yang memberi untung, manfaat kepada orang lain juga. Dengan sebab kita bertanya, orang lain dapat manfaat. Gitu. Baik. Untuk makluman lah orang Kampung Payuh ni, kita ni di Kemaman, kita baca kitab, kuliah berkitab. Biasanya 1 jam. Dan 1 jam lagi jawab soalan. Jadi malam ni kita baca 1 je kitab, tak baca 2. Iaitu kitab Mu'inul Mubin, kitab fiqh. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, menyapu kedua belah khuf dan stocking. Ni hukum menyapu khuf. Ada setengah daripada kita tak pernah mengaji bab ni. Betul tak? Dan ada orang yang mengaji dah tak reti-reti. Hukum menyapu sepatu, hukum sapu kasut. Pernah amal tak? Sapu kasut dah. Jadi sebab tu untungnya belajar. Nak belajar ni jangan ikut suka sedap. Belajar fardu ain dulu. Sekarang ini alhamdulillah ramai anak-anak muda kita minat kepada belajar, tapi mereka pilih tajuk suka hati. Ada jenis minat kisah-kisah Nabi, dia jenis dengar kisah Nabi, lepas sudah. Dan mereka tak belajar pun fardu ain. Ini suka dengar cerita-cerita. Ada budak tu, dia jenis minat kisah-kisah hari kiamat. Dia follow habis kisah-kisah hari kiamat. Kalau ada ustaz cerita bab hari kiamat, dia ikut. Akhirnya semayang dia pun tak betul. Kerana meninggalkan yang wajib. Ada orang dia suka kisah Imam Mahdi. Kalau ada ustaz tu cerita Imam Mahdi, dia like lah, dia tu tak ada masalah. Dia copy lagi, dia share lagi. Tapi bila orang ngajar bab wuduk, dia tak pergi. Jadi pasal ikut minat dia. Kalau kita ikut minat gitu, budak sekolah pun rasa doktor. Maknanya kalau anak kita lapang mata pelajaran, dia tak masuk semua. Dia ikut hak dia minat saja. Maka dia akan fail, dia akan gagal dalam pelajaran. Jadi kita nak pesang lah, kita kena mari dengar ni. Dia ada banyak nama. Ada dia panggil kuliah, ada dia panggil tazkirah, ada dia panggil tausiah. Biar kita boleh beza. Kuliah ni gini, satu hukum demi satu hukum kita belajar. Dari A sampai ke Z, tak tinggal muka surat, sampai kita jadi reti agama. Itu kuliah. Tazkirah ini beri peringatan lah. Ni ramai orang minat. Tazkirah. Hari ni kisah alam kubur. Dengar alam kubur menangis-nangis kali. Esok kisah deraka ibu bapa pula. Duk main gitu saja. Dia tak belajar apa itu akidah, apakah perkara yang menyelamatkan akidahnya, apakah syarat sah semayangnya, bagaimana membaca Fatihah dengan betul. Dikira minat dia saja. Itu salah. Jadi kita kuliah itu yang wajib, yang fardu ain. Kuliah tauhid, kuliah fiqh bab-bab ibadat, kemudian bab-bab akhlak yang menjamin kita supaya akhlak kita betul. Yang selebihnya itu kita tazkirah. Maknanya kita dengar cerita-cerita tentang alam kubur, cerita tentang Imam Mahdi, cerita tentang Dajjal, itu yang selebihnya. Yang penting belajar. Pasal apa? Ada orang semayang 20 tahun, dia takbir tak sah, kerana dia tidak hadir majlis ilmu tentang rukun semayang. Jadi malam ini hukum menyapu sepatu. Sepatu ni bahasa Melayu dulu lah. Kita ni panggil kasut kan. Masa mana tu? Masa wuduk, bukan masa semayang. Baik, kita tengok. Menyapu atas kedua khuf, yakni sepatu dan stocking, itu harus hukumnya dalam berwuduk sebagai ganti daripada membasuh kedua belah kaki, tetapi tiadalah boleh menyapu atas keduanya kasut kerana hendak menghilangkan najis dan mandi, sekalipun mandi sunat, dan juga tiada boleh menyapu atas sebelah khuf, atas sebelah kasut saja dengan dibasuh yang sebelah lagi.
Kalau kita tak faham, tak pernah dengar, alhamdulillah kita bersyukur malam ni pernah dengar. Ni majlis ilmu tentang hukum hakam. Faham agama tu penting. Pandai dah penting. Ni yang Nabi doa, Allahumma faqihu fid din, ya Allah jadikan orang ini faham agama. Faham ni maknanya bila dia buat betul. Pandai agama lain, tu macam dalam Facebook, dalam TikTok tu pandai tu. Bagian sembang. Buat dok sekarang. Tak. Kita nak faham agama. Jadi apakah makna menyapu sepatu, menyapu kasut? Maknanya kalau kita ambil wuduk, mula-mula kita buat benda. Kau wajib basuh muka. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila salah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu berdiri nak sembahyang dan kamu belum ada wuduk, farsilu wujuhakum. Wajib basuh muka. Hak wajib. Hak sunat sebelum tu basuh tangan, koma, air ke hidung, faham? Lepas tu wajib basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuh dua tangan siapa ke? Lebih siku. Wamsahu biru'usikum. Dan sapu air atas kepala. Last kali ayat kata wa arjulakum ilal ka'bain. Dan wajib membasuh kakimu sampai lebih daripada buku lali. Faham? Kalau kita tak basuh kaki, sah tak wuduk? Soalan mudah kan? Cicok boleh jawab. Kita ambil wuduk dah basuh kaki, sah tak? Tidak sah. Faham lagi? Baik, dalam bab menyapu sepatu ni, gini, kita ambil wuduk macam biasa. Dengan koma, masuk air ke hidung, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga. Lepas tu sampai masa basuh kaki, kita tak basuh kaki. Ni kaki kita ni ada kasut Kita ambil tangan, buat basuh di air, sapu air atas kasut. Faham lagi? Dua belah. Ni kanan sebelah, ambil air, atas kiri sebelah. Sah wuduk. Ni bak dia. Faham lagi? Nak tahu kat mana duduk dulu. Kat mana kau kata sapu atas kasut ni? Sini tepatnya. Ngelah kali tak nak basuh kaki, kita tak basuh kaki dengan air macam biasa. Ni kasut kita. Kaki masuk ke dalam kasut. Takkan kasut masuk dalam kaki. Jadi kasut gini. Ambil air buat gini atas kasut. Kasut lelaki, kasut puan. Faham lagi? Jadi ni dikira basuh kaki dah. Padahal kaki dah kena air dalam tu. Faham? Sah. Ni bak ni. Tak rajin dengar lagi. Muncul mari. Faham lagi? Mari dengar. Mari bodoh balik. Gede, tak ada rugi apa, tekek tak kena. Faham? Saya pula dimaklumkan oleh masjid malam ni pula lepas ngajar, ada jamuan besar-besaran di rumah masing-masing. Dah. Betul tak? Untung mari dengar biar basuh kaki. Ni dok orang duk ngajar wawai duduk rumah tengok tali racing. Faham tak? Bukan marah tengok tali bising. Tanya orang dengar, orang ngajar. Kan belajar tu wajib. Wajib pergi, tak mari berdosa. Kadang ada tak pergi tali bising? Kita balik kuliah, tali bising tutup lagi. Dah pergi. Bukan tahun 80-an dulu. 80-an dulu, pukul apa tutup? Pukul 12. Kita ni bawa motor laju ni nak balik tengok cerita sedap. Siapa rumah buka? Negaraku. Wabiallah, wabiallah. Orang ada cerita kan lagi. Ni siang malam. Kepala kubur boleh tengok lagi. Faham? Mari dengar dulu. Tak? Duk tengok kedrama daripada anak dara sampai berubang bulu kening. Nak? Padahal cerita tu lebong kan. Drama tu kisah benar ke lebong? Tipu ke? Faham? Kan habis drama dia tulis. Drama ini hanya rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang telah mati. Betul tak? Kenapa kita tidak terkesan? Untuk tengok juga. Sebab ditulis bahasa Kuala Lumpur. Dia tulis bahasa Terengganu. Drama ni reka semua bahan lebong. Faham? Baru kita nak tengok. Faham? Acu ego nak kena cekek dia tu kopek. Bersambung malam esok. Malam esok pula. Orang wawa duk ngajar sejik. Faham? Laki lah bini dia main TikTok. Tapi bukan orang payuh tu orang Seri Bandi. Kemudian pula
dengar baik-baik, sapu air atas kasut ini hanyalah untuk ketika mengambil wuduk saja. Adapun mandi junub tak boleh. Kena basuh semua macam biasa. Faham lagi? Untuk wuduk saja. Begitu juga kalau kena najis, tak boleh. Faham? Bukan untuk basuh najis, bukan untuk mandi junub. Sapu sepatu, sapu kasut air atas kasut hanya untuk wuduk saja, okey? Adapun tayamum, hak tepuk debu buah muka tu, hak tu untuk wuduk dan mandi. Faham? Dia ganti untuk dua tu. Hak ni ketika wuduk saja. Baik, tak apa tu. Faham tak? Nampak bengong. Faham? Faham tak apa? Tak faham tanya, tak tanya faham. Tak boleh kita sapu sebelah saja. Contoh nak sapu sebelah. Belah ni nak basuh kaki, pasal sayang nak sapu, sayang takut rosak kasut. Tak boleh buat gitu. Kita faham. Kerana kaedah inna syari'a iza khayyara mukallafa baina syai'aini la yajuzu an yartakiba khaslatan salisah. Artinya bahawa syarak itu, agama adalah syarak. Bila ia menyuruh pilih kepada orang yang mukallaf di antara dua perkara, maka tiada harus dia berpindah kerjakan perkara yang ketiga. Maksudnya maka yang wajib atasnya orang ialah membasuh kedua belah kaki ataupun menyapu kedua belah kaki. Jadi adakah wajib kita sapu air atas sepatu ni? Bukan. Nak khabar boleh. Bila? Ketika cukup syaratnya. Jangan buat kayak gini. Lama kat dia rabang Isya, habis kuliah lagi bahang atas selipar. Apa lagi? Dengar habis lu ngaji. Baru amal. Kita banyak dengar tajuk. Tajuk tu. Berapa komen berbau. Dah ada Allah sallallahu alaihi wasallam. Aku dah baca dalam. Baca tajuk saja. Yang banyak dan diriwayatkan oleh Ibnul Munzir daripada Al-Hasan Basri, katanya telah menceritakan kepada saya oleh 70 orang sahabat, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain. Artinya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyapu atas kedua belah khufnya, kedua belah kasut. Maksudnya ini telah diamalkan oleh Nabi. Dia ada amalan ni yang wajib, macam solat 5 waktu. Nabi amal tak? Amal lah. Dah kita wajib tak buat? Wajib. Solat duha Nabi amal tak? Amal dah kita wajib tak? Sunat. Sapu atas sepatu Nabi buat tak? Buat. Dah wajib ke tak? Harus. Faham lagi? Jadi belajar dia nak tahu ni wajib, ni sunat, ni harus. Nampak? Belajar tak ada rugi apa. Kan dulu kita tinggal belajar lama, betul tak? Dia patut belajar agama ni sama dengan sekolah. Sekolah berapa tahun? Umur 7. Belajar agama umur 7 juga. Habis sekolah, habis belajar, boleh tahan kira. 17 habis SPM, habis ngaji kita. Boleh tahan kira tau. 62 baru nak beli kitab. Faham lagi? 79 baru nak belajar tajwid. Faham? Tu pun hari pertama pergi Konam mula. Warna bola balik mula. Tinggal gigi dah ingat nak bawa dah. Faham? Mana ujung-ujung hayat baru nak betul tajwid. Kita kemah mula. Orang payuh ni sama macam orang Arab, sama macam orang lain. Mana kalau belajar jadi berhenti. Dah ajar pakai dah reti dah. Faham lagi? Arab pun duduk Makkah, duduk Mesir, dah dak mengaji, ngaruk ngabang kau. Tengok dia mayang. Dia stok tayang. Kita orang Mamang di buat umrah, duduk belah dia. Oh, gini kena rupanya. Gigi kopi tu. Kawan tu isak gang agak. Faham lagi? Dia ingat ke waktu tu. Dia balik payuh kau. Ni tu tengok dah kau. Faham? Ni pasal apa? Pasal jahil. Jahil tak kira ke Mamang pun. Dah harap duduk belah Kaabah, dah tak mengaji. Faham? Belajar dah tak rugi apa belajar. Jadi kau untung dia. Dan daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal
jawrabaini wan na'laini. Artinya bahawa Nabi SAW berwuduk ia dan menyapu ia kedua belah stokeng dan kedua belah kasutnya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan Tirmizi. Syarat-syarat menyapu. Yang pertama, bahawa dimulai membasuh setelah sempurna bersuci. Diriwayatkan dari Abi Bakrah annahu sallam arkhasa lil musafiri salasata ayyam wa layalihinna walil muqim yawman wa laylatan idza tatahhara falabisa khuffahuma an yamsaha alaihima. Bahwasanya Nabi SAW memudahkan, yakni memberi kemudahan bagi kita orang yang musafir 3 hari 3 malam, dan bagi orang yang bermukim tak pergi mana-mana sehari semalam. Apabila beliau bersuci, maka memakai ia Nabi akan kedua belah khuf kasut dengan menyapu atas kasut. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban tu pada sahih keduanya, iaitu sahih Ibnu Khuzaimah dan sahih Ibnu Hibban. Maksudnya begini. Pernah nak dengar perkataan musafir? Apa makna musafir? Orang yang berjalan. Kalau jalan tu dipanggil safar. Orang tu dipanggil musafir. Kalau semayang tu dipanggil solat. Tapi orang yang semayang dipanggil musalli. Orang yang perbuatan tu dipanggil safar. Kalau kita tuang yang berjalan tu dia panggil musafir. Musafir tu kita lah. Faham? Safara yusafiru fahuwa musafir. Isim fa'il dia. Faham? Yang berjalan. Benda makna mukim. Mukim maksudnya seorang yang tinggal pada satu tempat atau pada satu negeri 4 hari dan ke atas. Saya duduk ladang Terengganu, tahu tak ladang? Tahu dah, kapal ladang orang bulatan dulu ada ibu pinyung. Jenis dia bom dia. Batu surat. Kapal ambil lah tu. Itu kapal ladang. Saya kata dia KL. Jadi kita mari ke payuh ni, kaki balik pula. Balik. Sesiapa yang berjalan jauh, sudah 100 kilo sampai sini, jauh ni. Tapi nak duduk 3 hari atau kurang, maka orang itu tidak dapat bernama mukim. Mana hamba ni duduk Kuala Terengganu, mari di payuh nak mari 2 jam kuliah, kaki balik semula. 2 jam tu lebih tak dari 3 hari. Tak faham lagi? Apa makna mukim? Orang yang singgah pada satu negeri atau pada satu kampung dari perjalanannya itu, dia duduk di situ 4 hari dan ke atas, dia panggil pemukim. Kalau hamba nak duduk di payuh di 4 hari dan ke atas tu 8 hari, sebulan, 10 tahun, panggil 4 hari dan ke atas, maka hamba bernama pemukim kampung payuh. Faham tak lagi? Jadi dah ni tak dapat 4 hari, duduk 2 jam je, dia panggil musafir yang singgah sahaja. Ingat dah. Anggur lagi bau di telur roti, Allah dah ingat pula ni. Dah ingat pula dah. Dah malang. Lagi dah 12 tahun lagi jeng habis. Jadi kalau boleh nak biar kita ingat sekali dengar, ingat siapa kemati. Sebab bila kita faham, kita sipang. Bila terbang 5 tahun lagi, kita tua dah bila-bila, ada orang tanya, kita boleh jawab. Boleh pasal kita ingat kemah dah. Atau orang salah cakap, kita boleh betul tak? Boleh Itu tujuan. Bila dengar, jangan dengar saja. Sipang bola petisi. Ni kadang-kadang kena mi goreng pinggang ni dah ingat dah. Mu ingat ustaz khabar ni musafir tu benda. Musafir tu nak duduk 2 minggu. Apa tahu ada bolok lah. Faham tak? Lepas tu jual nama aku tu khabar. Apa nak kena habis. Sebab kita nak khabar orang benda betul, tidak syarat ustaz. Tak syarat pakai piyau. Faham lagi? Pakai topi sudu boleh. Ngajar. Hak dengar ke serbang belaka. Boleh. Dah dia alim. Faham lagi? Nak ngajar Quran pakai topi kobo boleh tak? Boleh dah dia pandai.
Kok mana orang kapiah lah ke? Dah apalah kapiah dak ngajar. Ngajar ke mana? Kau pergi Magedu. Kau pergi Magedu. Faham? Tak? Agak tapi kobo pandai sembuh. Dia ngajar. Faham? Itu kaedah ilmu. Oh, ni aksesori je. Perhiasan. Faham lagi? Amal kita, ilmu kita. Amal tu lah nak masuk syurga. Tapi amal tu dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, dah betul. Faham? Kan pakai piah masuk syurga. Kalau pakai piah boleh masuk syurga, murah syurga. Jadi 5 riyal je lah harga syurga. Apa? Harga piah. Faham lagi? Beratur ramai kat kira kemamah nak masuk syurga. Mereka kata dah amam dia yang ramai nak masuk syurga. Pakai piah bawah dulu. Ada dia masuk. Mana pakai piah masuk syurga? Tak boleh. Faham? Dengan iman dan amal soleh. Amal soleh itu yang fardu. Yang kedua, jadi gini, kalau kita ni bermusafir, kita musafir, mana dalam jalanan kita dah rasa payuh, sehingga di Gambang lah perjalanan, sehingga di Gambang lepas tu 2 hari nak pergi Tang Serembang, lepas tu nak lipat balik naik ke Kuala Lumpur 3 hari pulang di Ipoh, tu panggil orang bermusafir. Maka kalau kita sapu sepatu ni boleh selama 3 hari 3 malam. Malam musafir tu. Lepas 3 hari 3 malam, walaupun musafir mu tak habis lagi, tak boleh dah sapu sepatu, kena buang kasut. Kalau batal wuduk, kena basuh kaki. Bukan basuh kaki saja, wuduk dari awal lah, dan basuh kaki, pakai semula. Faham tak ya? Dan kalau kita duduk payuh tak pergi mana-mana, kalau kita jenis sapu sepatu, lepas pada batal wuduk, kita sapu sepatu tu boleh 24 jam saja, sehari semalam. Syarat nak pakai kasut tu mesti dalam keadaan sudah ada wuduk. Kalau wuduk tak ada lagi, pakai kasut wuduk ke diam, tak boleh sapu. Ingat tak? 3-4 perkara dah, takut sumbat lemau. Faham lagi? Mula-mula ingat lagi. Masuk setengah jam masuk hukum ni dah pun nak ingat dah. Ingat dah. Balik-balik rojak bertanyakan masalah. Siang kita cari biti ke darat. Betul tak? Malam cari akhirat. Kita nak molek belaka. Siang kita nak molek dunia kita. Faham? Cari biti nebang orang sawit. Kaitnya. Bawa bank, kau seming, pasal mozek. Tapi malam cari akhirat boleh sejang kita dengar. Baru jadi. Hidup dari biti emak. Apa malam pada lagi dengar. Jual kedai daripada pagi sampai ke malam. Kata mak teh dah pergi dengar bersekali sejik kita. Berminat sangat. Tapi kedai ada orang nak tunggu. Tak ada orang nak tunggu kedai. Bapu bang tanah lagi mayang ladar jenazah. Faham lagi? Betul lah sekejap. Fardu ain talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Cari ilmu agama tu wajib atas sekalian orang Islam. Moktih, moklum, mongoh, monggar tak ada kira. Faham? Kedah tinggal sekejap tu sayang. Sahabat Abdul Muhajirin yang disuruh berhijrah pindah dari Mekah ke Madinah zaman Nabi, tak ingat? Bukan ketinggal sekejap Kedah, tinggal korang terus Kedah. Dah takkan nak pikul Kedah lagi Madinah. Kedah tinggal rumah sewa, tinggal kebun, tinggal. Anggur kita ni ada Kedah nak pergi korang. Kedah nak pergi korang. Cucu mari beli biskut timbang. Faham lagi? Toki jual Kedah Guci. Mari cucu akhir biskut jagung 2%. Tembak pada cucu dia. Berat nandang Toki. Mak budak tu anak dia. Dah tu cucu, dah darah daging dia. Dah timbang korok ke. Cucu mu tu bang. Ambil bola jabir wih lah. Orang tak ada kena-kena kita pun banyak berlebih kurang. Nabi kata kalau jual wih lebih orang. Dah timbang. Lebih 2 keping pun mula latong. Faham tak?
Ambil tong tu sekekuk kepala toki. Ini masalah apa? Kerana dunia itu bukan ada di tangan. Dunia sudah lekat di dalam hatinya. Faham lagi? Dunia jangan duduk dalam hati itu. Duduk tangan tak apa. Nah. Yang kedua bahawa adalah kedua khuf itu menutupi di sekeliling tempat yang fardu wajib dibasuh, iaitu daripada kedua belah tapak kaki sehingga kedua belah buku lali. Kerana bahasanya apabila tempat yang fardu itu terbuka, tiadalah ada makna memindahkan fardu itu daripada basuh kepada sapu. Baik. Kasut warna kau yang boleh kita sapu masa nak ambil wuduk, daya buka. Kasut bau macam orang Arab pakai tengah padang pasir tu. Faham? Bukan macam kasut kita pakai. Tu nampak buku lali, kasut tu mudah buka. Dah apa Nabi dan Allah membenarkan mereka beri ringan tak payah buka kasut. Kerana duduk negeri padang pasir, kerana duduk negeri yang sangat sejuk. Nak buka kaki yang lain okey, nak buka kasut tu sejuk pula kaki nak masuk semula, nak ambil uduk je, maka dia beri kelonggaran tak payah bukalah kasut pasal payah nak buka. Adapun kita senang tak buka. Buka jadi panah dak kaki. Buka jadi beku dak kaki. Dah bukan untuk kita. Faham tak lagi? Keringanan ni untuk orang susah. Duduk padang pasir. Kasut tinggi ni di pergunungan Azerbaijan, Turkmenistan, di Dagestan. Tengok orang-orang Islam di sana. Ni kasut kulit embu ni, ikat batal lutut. Jadi sekali garik dia kena buka dah selesa. Negeri sejuk atas gunung, buka pula. Dia beri kelonggaran. Kita kasut fukiang buka gitu kertas cabut tu. Ambil wuduk. Kena faham tu, jangan awak mana-mana. Harga bahan esok, bahan kasut sekolah, bahan kuat atas. Ada orang ajar tu boleh malang. Lagi, warna ranah hula, bayar RM8,000. Faham kenapa Allah beri kelonggaran? Negeri-negeri sejuk. Kita duduk di negeri sejuk, di Rusia, umat Islam di Rusia. Dia tak macam kita. Suhu dia musim panas ialah 4 darjah Celsius. Musim panas ada daerah musim panas. Musim sejuk negatif 20. Kita naik kereta paling sejuk berapa? 16. Betul tak? 16 tu sejuk kali lah. Lepas ke aja. Dia 4 darjah tu musim panas. Musim sejuk ada sampai 50. Negatif 50 tak? Batulah indahnya agama Islam, dilanggarkan hukum. Tak berat pada mereka, susah nak buka kasut di negeri bersalji, negeri berair, atau di padang pasir yang sangat panas, atau pergunungan. Tak macam kita yang duduk di kampung mudah sangat, maka dia beri kelonggaran. Walaupun kita di Kemamang ni nak buat boleh pakai kasut gitu, tapi yang sebenarnya dosa kita lah tebeng-tebeng saja-saja je. Nak cari kasut buk teh macam dalam gunung, lepas tu nak sapu latah. Jadi nyusah dah pula. Padahal kasut buk tu dah pakai apa. Jadi dia beri kelonggaran kerana pakaian harian mereka begitu. Yang ketiga adalah khuf kasut itu yang boleh dibawa berjalan. Sebaliknya khuf yang tak dapat dibawa berjalan disebabkan berat seperti khuf besi, ataupun kerana baik tak dapat dipakai lagi, tak tahan, ataupun kerana sangat besar, ataupun kerana sempit sangat, maka tiadalah memada sapu atasnya bila tidak ada hajat nomor itu dan tidak ada faedahnya pada mengekalkannya. Yang keempat, bahawa hendaklah suci kedua belahnya, tiada memadai menyapu khuf yang dibuat daripada kulit bangkai yang belum disamak, kerana tiada boleh dibawa semayang. Sedangkan faedah menyapu khuf itu sekalipun tiada dihinggakan padanya, maka maksud yang asal ialah menunaikan semayang, dan yang lainnya itu ialah kerana mengikut baginya saja. Kasut kita kena kasut yang suci. Kasut kena tengok sikit kalau nak beli kasut tu. Jangan tengok peseng je. Kenang. Tengok dia punya barang dulu. Kerana kita ni kita orang Islam. Orang Islam ini makannya halal, pakainya suci. Makan benda yang halal, pakai benda yang suci. Orang kafir dia tak ada hukum. Bakar makan, darah makan, pakaiannya bangkai, kulit bakar yang tidak suci. Betul tak? Itu kita sama tak dengan orang kafir.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang beriman dengan orang kafir? La yastawun. Tak sama sekarang. Kita nak makan hari ni dah leh haram. Saya orang Islam kena makan yang halal. Itu beza dia. Saya dah boleh pakai ni kulit babi ni. Saya dah boleh pakai ni kulit anjing ni. Itu orang beriman. Orang kafir tak kira gitu. Tak ada. Cuma pergi di bekok tengok jual dia pialang. Goreng cak kerek. Lagi cak kerek. Kabur celut tepung. Lagi katok 3 rasa. Faham? Bangkok. Dia tak ada hukum. Semua berada. Faham? Kita ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halala tayyiba. Hei orang yang sekalian manusia, kamu ni makanlah rezeki Allah di bumi ni. Pertama yang halal, kedua yang bersih. Faham? Nak beli kasut tengok tu. Kalau benapa binatang yang najis, dengar apa you. Hak faham lah, hak belajar dah tak apalah. Binatang masih hidup. Tak kira binatang apa pun, jenis kaki nang, kaki pak, kaki lapang. Faham lagi? Jenis serbang, jenis mengakak, jenis menjala, binatang buah, hak jenis besar, jenis kecil, semua masuk semua sekali. Ada 3 jenis saja masih hidupnya najis. Faham? Hak lain semua suci. Apa yang najis? Masih hidup binatang seluruh dunia. Yang pertama anjing, yang kedua babi, yang ketiga ular. Biarlah teka salah pun teka. Faham? Mu je hitam. Anjing, babi segi. Wa ma yatawalladu minhuma, anak yang lahir daripada anjing atau babi pun najis juga. Contohnya anjing atau babi ni dia berkahwin dengan binatang yang suci. Macam itik. Tina itik. Nampak? Laki dia anjing. Ada skandal. Dapat anak. Anak tu antik. Faham lagi? Pasal pok anjing, pok itik. Faham lagi? Nah, anak dia tu walaupun atas rupa itik najis. Faham lagi? Lembi najis, lembu dengan babi. Bang, dia ada skandal 2 ekor tu. Salah orang keruk kan dia. Walaupun atas rupa lembu, anak yang lahir tu. Lembi yang nama tak? Lembu dengan babi. Najis, dan najisnya itu mughallazah. Ingat lagi ya? Baik. Lain pada tu musbuklah binatang apa pun suci. Gajah. Gajah lain pada dia suci Gajah suci. Kita tengah jalan biar bukit Jamik Deriang, gajah pergi gesek belakang. Kita kena ni gajah tu. Tak wajib kita basuh peluh dia kerana dia suci. Faham? Tok Siok pergi tengok kebun bukit, dadang nak balik mayar som mayar di atas bukit tu. Tengah tayak awal, 5 belang jilat jari tu. Faham? Nampak? Nah, roh duk jilat dak. Atau so batas mayar, dak batas, wak dok. Kamu boleh khusyuk tak mayang ada 5 jilat jari tu. Faham lagi? Nyamuk duduk betih pun kita macam beruk dalam bayang. Faham lagi? Dah kena 5 jilat. Saya tak pernah khabar lain pada jenis anjing babi keturunan ni, semua binatang suci. Lagi semaya kamat tepung dengan badak sumbu. Tak wajib kita basuh. Jangan kena tahik sudahlah. Tahik memang dah najis, tahik tu imam najis. Kalau kata badak sumbu. Faham? Orang kata badang dia tu. Badang dia. Baik, apabila telah mati
Dua jenis binatang saja tidak najis. Mati mana? Matuh, tidak sembelih. Yang pertama, belalang. Belalang suci. Faham lagi? Yang kedua, ikan, as-samakun. Ikan. Ikan jadi kita pergi pasar orang puang lah. Dia pergi pasar. Belum ayah duha pergi pasar tu. Dia tengok ikan air dia pun setuh gitu, nak tengok keras ke lembek. Faham lagi? Dia buat gitu. Boleh beli ni. Kaki tak basuh tangan, dia semayang duha, sok. Dah pegang ikan ni bangkai dia tak sembelih, mampu bahan pukak tu. Halal. Nabi kata al-hillu maitatuhu, halal. Maksudnya bila halal suci. Kerana dia pegang tu tubuh ikan, ada belah perut ikan, tubik darah sembuh, waktu najis. Faham tak? Body dia tu, tubuh dia tu suci. Faham lagi? Macam kita petak walaupun orang kafir, kita salang orang kafir, contoh je lah, pas salang mayang sah, dah tak najis dah, dalam perut dia najis. Faham lagi? Tubuh dia tidak najis. Jadi sini biasanya kalau kulit binatang ni dia buat daripada kulit bangkai. Kulit bakar ni maksudnya najis, tapi bila disamak dia jadi suci. Nabi jalan-jalan dengan sahabat, tempat orang buang sampah banyak situ, orang tahu benda-benda lama-lama. Ada seekor kambing bakar mapu, milik seorang sahabat perempuan, tapi mapu dah lepas situ. Faham? Jadi Nabi kata, apa pergi bazir ke bakar tu, ke kulit tu dak pakar. Faham? Sahabat kata, tu bakar najis ya Rasulullah. Nabi pun jawab, iza dubiral ihabu faqad tahura. Apabila kulit yang najis lain pada anjing babi, maksudnya kita sama, dia menjadi suci. Faham lagi? Jadi kasut kulit kita, baju kulit kita, kereta TU 230. Ingat senang kau nak lepas kepala kena apa? Tak faham kok. Ha? Tak faham.